Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel. Sekali lagi Dewan Rakyat, dan ini antara dua perbahasan dan juga dua standard daripada MP Kerajaan dan juga Ahli Parlimen Pembangkang, MP Pembangkang. Jadi sahabat semua, apa yang saya ingin buat di sini adalah untuk kita melihat bagaimana standard MP Kerajaan ketimbang dengan ahli parlimen daripada Pembangkang ketika berbahas dalam Belanjawan Malaysia Madani 2025. Jadi kita menarik untuk kita tonton bersama sahabat semua, dan anda nilai sendiri di manakah standard Pembangkang ini dan juga ahli parlimen daripada kerajaan. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, saya ingin membawakan anda untuk bersama-sama dengan saya untuk menonton dan melihat video ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Terkejut kita. Baik, saya jemput Bukit Bendera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Assalamualaikum dan salam mutiara. Hari ini kita berada di ambang era baharu yang penuh harapan untuk Malaysia. Dengan penuh rasa bersyukur dan optimisme yang tinggi, Bukit Bendera menyambut baik Belanjawan 2025. Sebuah perancangan yang berpandangan jauh untuk masa depan tanah air kita. Tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tan Bun atas pembentangan Belanjawan yang berpaksikan kebajikan rakyat Malaysia. Belanjawan ini adalah komitmen untuk meningkatkan taraf hidup dengan menangani cabaran ekonomi. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin membincangkan tentang cadangan menaikkan gaji minimum kepada 1,700 yang saya lihat sebagai satu inisiatif serampang dua mata. Langkah ini berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup pekerja kita sambil memberi juga impak positif kepada ekonomi dan juga masyarakat secara keseluruhan. Pertama sekali, saya berpendapat bahawa pelaksanaan gaji minimum ini bakal membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk warga tempatan, sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. Jadi kenapa saya cakap begitu? Kini majikan hanya perlu membayar gaji minimum 1,700 dan juga 13% caruman KWSP untuk pekerja tempatan, berbanding dengan kos yang lebih tinggi untuk membayar gaji pekerja asing yang merangkumi gaji pokok, caruman KWSP, levy, permit pekerja, penginapan dan juga kos pengangkutan. Jadi dari segi impak sosial, langkah mengambil pekerja tempatan dapat juga mengurangkan isu penempatan pekerja asing, sekaligus menangani masalah sosial yang seringkali menjadi keluhan warga tempatan. Ini juga menurunkan kadar pengangguran dan pada masa yang sama membuka juga peluang pekerjaan bergaji tinggi, terutamanya untuk penduduk luar bandar, dan juga membantu untuk mengurangkan jurang pendapatan antara bandar dan juga luar bandar. Jadi bukankah ini juga merupakan salah satu langkah untuk menoktahkan kemiskinan dan pada masa yang sama untuk membasmi fenomena miskin bandar? Satu kebimbangan yang sering dibangkitkan mengenai gaji minimum adalah kesannya ke atas kos pengeluaran dan seterusnya harga barangan. Namun begitu, alasan ini perlu disokong dengan tanggungjawab dan juga data yang tepat. Jadi persoalan saya, sebagai contoh, kalaulah kadar minimum diturunkan kepada 1,200 sekalipun, apakah jaminan pemain industri di luar sana bahawa harga produk akan turun? Jadi kita perlu melihat perkara ini secara holistik. Kenaikan gaji minimum adalah pelaburan dalam modal insan dan juga masa depan tanah air kita. Ini bukan sahaja memberi manfaat kepada pekerja, tetapi juga kepada majikan melalui peningkatan produktiviti dan juga motivasi pekerja. Seterusnya, saya juga ingin membangkitkan isu mengenai penjagaan kanak-kanak di tanah air kita. Seperti mana yang kita ketahui, sektor penjagaan kanak-kanak adalah lebih daripada sekadar perkhidmatan. Ia adalah satu komitmen yang tulus kepada pihak keluarga dan yang paling penting, masa depan anak-anak kita. Penyediaan penjagaan berkualiti penting untuk membesarkan anak-anak dalam persekitaran selamat
yang penuh kasih sayang dan juga pada masa yang sama merangsangkan minda mereka. Jadi pelaburan dalam perkhidmatan penjagaan kanak-kanak terbaik bukan sahaja menyokong ibu bapa tetapi juga dapat membentuk generasi pemimpin masa depan yang yakin. Walau bagaimanapun, terdapat juga dalam kalangan kita yang telah membangkitkan kebimbangan bahawa dengan gaji minimum baharu yang ditetapkan, ia akan juga memberi kesan negatif kepada pengusaha kecil sederhana, khususnya kepada taska dan juga tadika. Ini ditambah pula dengan laporan baru-baru ini yang menjangkakan kenaikan yuran tadika dan taska antara 20 hingga 25% tahun hadapan. Perkembangan ini membawa kebimbangan kepada ibu bapa di seluruh negara. Saya bagi contoh. Bayaran untuk menghantar anak-anak ke taska ada yang tercecah ke 650 sebulan. Jadi bagi setengah keluarga, cuba bayangkan sekiranya ada peningkatan, bukankah ini pasti memberi beban tambahan kepada mereka? Sehubung itu, soalan saya kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Soalan pertama. Adakah kerajaan bercadang untuk menyemak semula prosedur operasi standard Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membantu pengusaha taska dan tadika kecil untuk memberi ruang untuk menambah pengambilan pelajar? Dan kedua, adakah kerajaan akan menyediakan kupon ataupun bantuan tunai bulanan seperti mana bantuan persekolahan kepada ibu bapa bagi mengurangkan beban ibu bapa di bandar terutamanya? Jadi saya rasa bahawa salah satu langkah yang pasti dapat membantu ibu bapa. Pertimbangkanlah dengan serius untuk menambahkan lebih banyak taska mampu milik kerajaan ataupun agensi seperti Kemas, Tabika Perpaduan dan sebagainya. Ekosistem sudah wujud. Jadi tiba masanya untuk kerajaan melalui kementerian untuk menambah baikkan lagi sistem yang sedia ada untuk manfaat keluarga Malaysia. Tanpa tindakan proaktif, peningkatan yuran juga berpotensi untuk mendorong ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke taska yang tidak berdaftar ataupun yang tidak mematuhi peraturan yang ketat, dan ini meningkatkan risiko penderaan serta kecuaian terhadap kanak-kanak. Puan Timbalan Speaker, saya juga ingin menarik perhatian Dewan kepada kebajikan guru dan juga pelajar IPG di Malaysia. Guru adalah nadi masyarakat. Mereka berdedikasi untuk membentuk pemikiran generasi muda dan juga memberi inspirasi kepada masa depan. Bagi saya, isu pendidikan dan juga kebajikan guru dengan izin will always have a soft spot in my heart. Arwah bapa saya bekas cikgu. Ibu saya pun cikgu, bekas cikgu. Jadi saya faham profesi ini memerlukan komitmen yang tinggi untuk memupuk potensi pelajar, memberi pengetahuan dan juga menilai yang bukan sahaja mendidik tetapi juga memberi impak kepada pertumbuhan peribadi dan sosial. Institut Pendidikan Guru IPG di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia mainkan peranan yang penting dalam melahirkan pendidik-pendidik yang berkualiti. Namun, pelajar IPG juga menghadapi beban pengajian yang berat dengan kewajipan mengambil jurusan major, minor, subjek elektif. Masing-masing memerlukan 3 hingga 4 tugasan. Kos untuk keperluan co-curriculum seperti pakaian badan beruniform yang kadang-kadang bercecah melebihi RM100 juga menambah beban keuangan kepada mereka. Bukit Bendera ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan kerana menaikkan allowance pelajar IPG dari RM430 sebulan ke RM530 sebulan. Tetapi jumlah ini masih lagi tidak mencukupi untuk menampung kos hidup yang tinggi, terutamanya untuk makanan dan juga minuman. Jadi pelajar tidak dibenarkan bekerja sambilan kerana perlu fokus sepenuhnya kepada pengajian dan mereka juga tak layak memohon beasiswa ataupun pinjaman PTPTN. Jadi menyebabkan mereka hanya bergantung kepada allowance yang terhad.
Isu kos hidup yang semakin meningkat seringkali menjadi fokus perbahasan kita di Dewan Yang Mulia ini. Dan bagi pelajar-pelajar IPG ini, mereka juga menghadapi cabaran yang sama. Terutamanya mereka yang mengaji ataupun menjalani tugas di kawasan-kawasan bandar. Jadi istilah miskin bandar adalah satu fenomena, satu perkara yang kita tidak boleh pandang ringan. Oleh itu, KPM juga perlu mempertimbangkan langkah-langkah proaktif seperti penambahbaikan bantuan pengangkutan dan juga sokongan keuangan lain untuk meringankan beban pelajar. Yang pentingnya untuk memastikan mereka dapat fokus kepada pengajian tanpa masalah keuangan. Kekurangan sokongan keuangan dibimbangi dapat juga memberi ataupun menyebabkan tekanan yang cukup signifikan bagi pelajar-pelajar IPG. Dan ia dapat mempengaruhi juga prestasi akademik dan yang penting kesejahteraan mereka, serta memberi kesan yang negatif terhadap kualiti bakal pendidik yang dihasilkan oleh institut tersebut. Jadi di sini saya ingin bertanya, adakah langkah yang akan diambil untuk mengurangkan beban akademik pelajar IPG yang diwajibkan mengambil subjek utama, sampingan dan seterusnya masing-masing dengan tugasan? Soalan kedua, adakah rancangan untuk meningkatkan allowance IPG, pelajar-pelajar IPG atau memberi sokongan keuangan tambahan yang lain? Memandangkan kadang-kadang allowance sebanyak RM530 ini tidak mencukupi untuk menampung kos hidup yang tinggi dan juga pembelajaran seperti uniform dan aktiviti co-curriculum. Dan soalan seterusnya, memandangkan pelajar IPG tidak layak untuk mendapat beasiswa ataupun PTPTN dan tidak dibenarkan bekerja sambilan, apakah program bantuan keuangan atau sokongan lain yang boleh disediakan untuk meringankan beban mereka? Puan Sri Speaker, dengan langkah menutup tirai perbahasan Belanjawan 2025 ini, saya ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama memastikan tanah air yang kita cinta ini terus diperkasakan dengan takbir urus yang baik dan juga pengurusan fiskal yang berhemah. Belanjawan ini lebih daripada sekadar angka di atas kertas. Ia adalah janji kita kepada rakyat untuk terus membina tanah air yang lebih makmur dan lebih inklusif. Dengan meneruskan belanjawan yang seimbang, kita dapat memastikan bahawa setiap ringgit, setiap sen dibelanjakan dengan bijak, memupuk kestabilan ekonomi dan juga mencipta peluang sewajar untuk setiap lapisan masyarakat Malaysia. Jadi Bukit Bendera akan menutup perbahasan dan izinkan saya untuk membaca serangkap pantun. Pohon rendang tempat berlindung, rakyat sejahtera harapan dijunjung. Suara kami tegas, tekad bergemulung. Dengan ini Bukit Bendera menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Saya jemput Yang Berhormat Masjid Tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih buat Yang Berhormat Puan Speaker yang memberikan peluang kepada Masjid Tanah untuk sama-sama berbahas pada petang ini. Pada 2 minggu lepas, Yang Berhormat Tambun telah pun membentangkan Belanjawan 2025. Selama 3 jam beliau berdiri dan pelbagai kejayaan yang Kerajaan Madani kongsikan. Biasalah jika ekonomi lazimnya bercakap tentang soal pertumbuhan, inflasi dan juga kadar pengangguran yang dijadikan sebagai ukuran. Dan seperti contoh, Malaysia kononnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan inflasi rendah serta kadar pengangguran yang terkawal. Tapi hairan bin ajaib dengan apa yang dibentangkan, sepatutnya apabila kita mendengar ini kita akan rasa seronok, akan rasa gembira dan juga akan rasa positif. Tetapi malang sekali, ramai rakyat di Malaysia ini tidak dapat merasai limpahan kejayaan tersebut. Mereka tak berasa yang betul. Kenapa berlaku keadaan begitu? Belanjawan 2025 ini sangat penting. Rakyat ingin tahu apakah manfaat yang akan diterima oleh rakyat secara langsung dalam kesejahteraan kehidupan mereka. Konon inflasi yang dilaporkan rendah, tetapi ianya tidak seiring dengan harga barang yang semakin mahal, sampaikan ada rakyat merasakan bahawa kerajaan ini terlalu banyak yang nak dibuat, tetapi rakyat tak merasainya. Tidak tahu bagaimanakah silapnya. Adakah dari silap implementasi ataupun dari segi komunikasi. Dan seeloknya saya pohon
Yang berhormat ataupun Yang berhormat Menteri Timbalan Menteri ataupun semua yang terlibat eloklah pergi ke bawah, turun ke bawah, dengar sendiri denyut nadi rakyat, dan bukannya hanya membuat jualan madani, jualan murah madani yang mana jual ayam seekor RM10 tapi ayamnya kecil macam burung puyuh yang berhormat Puan Speaker. Dan belum lagi kita cakap tentang soal beras yang hilang, yang tak dijumpai, hanya jumpa sewaktu pilihan raya kecil. Tapi waktu time biasa memang tak dapat dikesan di mana agaknya beras hilang. Jadi sebab itulah saya juga ingin menyentuh tentang pengkelasan B40, M40 dan juga T15. Kerajaan perlu berhati-hati dalam mengkategorikan siapa yang tergolong di dalam T15 ini. Ini bukan soal mempertahankan golongan maha kaya, yang sebenarnya kita nak pertahankan golongan yang disangka maha kaya, walau sebenarnya mereka bukanlah maha kaya. Seperti contoh, ada suami isteri bekerja guru, gaji RM6,500 dan mereka tergolong dalam T15. Dan mereka duduk di Kuala Lumpur ataupun Putrajaya, maka mereka dianggap sebagai maha kaya. Tetapi sekiranya mereka mendapat gaji yang sedemikian, RM6,500, suami dan isteri, suami RM6,500, isteri pun RM6,500, mereka duduk contohnya di Geri ataupun di Masjid Tanah, mereka boleh sifatkan sebagai golongan maha kaya. Bagaimana kerajaan boleh memastikan keadilan dalam menentukan pemberian subsidi berdasarkan disposable income dengan izin? Seorang yang bergaji RM10,000 mungkin akan membelanjakan sejumlah wang yang banyak untuk membayar hutang-hutang rumah ataupun harta mereka yang lain, sehingga baki disposable income mereka hanya tinggal RM2,000 untuk dibelanjakan. Manakala seorang lagi yang bergaji sama RM10,000 tapi mengamalkan penjimatan dan menyimpan wang tersebut untuk simpanan hari tua dan mungkin mempunyai disposable income yang lebih banyak. Adakah ini bermakna dia tidak layak untuk mendapat subsidi manakala yang tadi akan mendapat subsidi? Ini akan menyebabkan ketidakadilan kepada golongan sebegini kerana mereka menjalani kehidupan yang berjimat cermat dan menyimpan untuk simpanan hari tua mereka. Begitu juga dengan subsidi pendidikan. Saya tidak setuju sekiranya diwujudkan perbezaan untuk mengasingkan pelajar daripada golongan miskin dan juga daripada golongan kaya. Ini amat tidak membantu perkembangan anak-anak kita yang sepatutnya dibenarkan mereka untuk bergaul dengan sesiapa saja tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan juga taraf hidup anak-anak kita. Biarlah anak-anak kita mendapat pengalaman melalui persahabatan tanpa mengira latar belakang masing-masing, kerana ia amat penting demi masa depan dan juga demi pembangunan karakter mereka yang mana dapat membantu mereka menyesuaikan diri, terutama sekali apabila mereka berhadapan di alam pekerjaan dan juga kehidupan dewasa kelak. Puan Yang di-Pertua, hak untuk mendapatkan kesihatan juga adalah hak setiap rakyat dan sememangnya menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menyediakannya. Jika Yang Amat Berhormat Tan Bun bimbang sangat golongan maha kaya akan mendapat subsidi kesihatan awam, percayalah, golongan maha kaya ini tak pergi pun dekat hospital yang terpaksa hospital awam untuk beratur berjam-jam, tunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan ubat demam, ubat batuk dan sebagainya. Pasti mereka akan memilih hospital swasta. Sebab itulah, walau bagaimanapun kita bimbang sekiranya kerajaan mahu menghadkan subsidi kesihatan kepada golongan tertentu, kelak ada yang tercicir kerana disangkakan maha kaya. Walaupun sebenarnya bukan, khususnya untuk kepada golongan M40. Dan golongan M40 ini sering disalah anggap sebagai maha kaya. Mereka juga pembayar cukai, namun sering kali tercicir daripada menerima bantuan ataupun keistimewaan daripada pihak kerajaan. Yang Amat Berhormat Tan Bun, saya ingatkan supaya jangan tersalah sasar. Konon nak tembak T15 tapi M40 pula yang terkena peluru sesat madani. Tambahan pula, ada setengah kepakaran yang tidak ada di hospital swasta tapi cuma ada akses di hospital kerajaan saja. Oleh yang demikian adalah lebih baik sekiranya akses kesihatan ini tidak dihadkan kepada golongan tertentu tetapi ditambah baik untuk semua rakyat Malaysia. Bagi penyasaran subsidi petrol, saya menegaskan agar satu kajian terperinci dibuat mengenai mekanisme yang terbaik untuk mengelakkan ketirisan. Menggunakan kad pengenalan bagi mengisi minyak dikuatiri akan disalahguna oleh ramai pihak dan menyusahkan pengguna. Kad pengenalan pula boleh digunakan oleh sesiapa saja dan proses pengesahan identiti di stesen pam petrol boleh menjadikan perkara yang amat remeh dan juga melecehkan. Oleh demikian, saya mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan subsidi melalui tunai ke akaun bank mereka yang layak dengan syarat amount tunai tersebut boleh ditingkatkan sekiranya harga minyak dunia melambung tinggi ataupun naik secara mendadak. Ini penting bagi mengelakkan shock inflation ataupun inflasi
yang naik secara tiba-tiba. Tuan Yang Pertua, berikan saya peluang untuk menyentuh tentang soal SSPA yang mana ia akan mula dinikmati oleh semua pejabat awam Disember ini. Ketika ini lebih 1.4 juta kaki tangan awam berjawatan tetap sedang menandatangani option untuk beralih daripada sistem saraan SSM kepada SSPA. Namun untuk pejabat awam berjawatan tetap, bagaimana pula dengan penjawat awam yang berjawatan kontrak ataupun lebih tepat lagi kontrak of service yang sumbangan mereka sama saja seperti pegawai penjawat awam berjawatan tetap. Saya difahamkan. Alright guys, so tidak sanggup saya untuk dengar perbahasan daripada ahli parlimen pembangkang ini. Ya, tidak habis-habis berpolitik, tidak habis-habis membuat kenyataan berbau hasutan, fitnah. Katanya harga ayam yang dijual, ya yang dijual dalam jualan Rahmah, ayamnya harga RM10 tapi ayamnya itu kecil. Ini adalah satu penipuan sahabat semua. Ya, hari itu kita datang jualan Rahmah di Sabah, ya. Begitu ramai yang hadir dan jualan ayam yang dijual itu tidaklah seperti yang dinyatakan oleh ahli parlimen pembangkang ini. Katanya kecil seperti burung puyuh. Itu adalah satu tuduhan dan satu penghinaan kepada seluruh rakyat. Karena ayam yang dijual itu harganya RM10 dan juga besar, ayamnya itu sebesar memang sangat besar lah ya. Ya, bukannya seperti burung puyuh yang dinyatakan oleh pemimpin daripada ahli parlimen pembangkang ini khususnya berkaitan dengan beras putih. Kononnya sejak kerajaan ini memerintah beras putih tempatan hilang dan sebagainya. Sekarang inilah yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini dengan membongkar segala kartel, membongkarkan kartel-kartel yang menyebabkan isu seperti beras tempatan ini kurang di dalam pasaran, karena ada di antara mereka kartel-kartel yang dikatakan mencampurkan beras impor, beras putih lalu dijual sebagai beras impor dan sebagainya. Dan juga baru-baru ini beberapa pengurus besar disiasat, direman karena terlibat dalam penipuan isu bajah sahabat semua. Dan semua ini berlaku ketika Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan PAS, dan hari ini mereka nampaknya begitu bersungguh-sungguh ya untuk mempertahankan ataupun melindungi dalang di sebalik ya kegiatan-kegiatan seperti ini ya yang hanya tahu songlap, menyakau uang rakyat, dana awam dan sebagainya. Itu pandangan saya. Jadi bagaimana dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.